mana aku nak pergi. So sekarang ni aku kena buat apa? Ya. Betul tak? Saya ambil contoh ya. Dulu masa saya tidak ada kesempatan untuk mendaftar di mana-mana universiti. Alright. Tidak pernah mendaftar untuk belajar dengan guru dan sebagainya di universiti. Tidak ada pengalaman itu. Tetapi saya mempunyai kelulusan postgraduate itu ada. Daripada luar negara. Tapi saya tidak pergi ke sana. Saya belajar di sini. Cikgu datang jumpa saya. Gitu. begitu. Please. Best betul. Jadi ada lagi khusus. Ketika dulu mungkin ada, sekarang tak pasti ya. Sekarang dah semua online kan. Zoom, dalam talian. Tapi yang pentingnya begini, saya belajar apa? Ketika saya muda, sekarang muda. Ketika saya tua dulu, okey, saya pernah menghadapi satu persoalan. Alright. Bila ada ustaz tu katalah, kamu manusia ini sebaik-baik kejadian. Bila dia kata gitu kan, faham. Saya lihat apa yang, what is the best in me? Apa yang bagus sangat aku ni? Kerana dibandingkan orang lain nampak macam lebih bagus, kerana dari segi urutan kepandaian itu dia nombor 1, nombor 2, saya barangkali belasan lah. Jadi saya tak nampak dulu. Tetapi saya ingat lagi seorang pernah menasihati saya, kata nak kenal satu diri kita ini, lihat bagaimana reaksi orang pada kita. Apa reaksi abang? Terus saja. Seronok lah. So baru 4 kali bersua muka kan. Begini bagaimana dia melihat saya dan bagaimana dia berinteraksi dengan saya. Kalau dia datang dengan keadaan yang seronok, kalau macam kali pertama berjumpa dah macam kita dah kenal 10,000 tahun. 10,000 tahun. Bermakna ada sesuatu tarikan dalam diri kita yang menyebabkan orang mudah mendekati. Mungkin muka saya ni muka welfare. Mungkin Gio jadi muka welfare, dia faham. Apapun, ini adalah antara ciri-ciri kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kedua, Tuhan berikan kita banyak tools, banyak kita macam peralatan ni. Apa alatannya? Wajah kita, mata kita, hidung kita. Ini semua badan kita. Ini semua diri yang diberikan secara percuma, tetapi bukan, kita tak pernah memikirkan macam mana aku nak gunakannya. Itu perlukan ilmu, pak, ibu-ibu, perlukan anak-anak, tunjuk ajar. Umpamanya macam wajah kita ini, mata kita ini punyai kesan. Umpamanya kalau katakan kita beliakkan mata, orang yang melihat kita itu akan bertanya, kenapa dia beliak mata kak? Ada salah ke? Ada makna. Ada makna. Ya. Katalah sekarang ini kalau saya pandang macam ni. Apa maksudnya? Ada maksudnya. Kerana itu saya sangat minati kalau kita lihat tarian orang India. Tarian India ya. Setiap gerak-geri itu ada makna. Gitu. Tarian Melayu kita tak ada mana? Ada. Lentik. Melentik tangan tu ada makna. Macam cerita tarian India lah. Faham. Kan? Bila katakan kita nampak wajahnya itu bagaimana macam kita, kalau kita takut macam mana, ini semua adalah satu yang diberikan Tuhan pada kita untuk kita belajar penggunaannya, ekspreskan dan jangan kita sia-siakan, kerana ini semua boleh membantu kita dalam kehidupan. Betul. Alright, katalah sekarang kita nak buat kawan. Kenapa orang semua adalah yang datang pada saya kan, kata orang tak nak cakap dengan saya lah bang, saya nak macam mana? Kerana bila kita cakap dengan orang, kita cakap macam kita kena sempit 10 hari kan? Faham? Muka macam ni, siapa nak datang dekat pada kita? Kerana kita tak menggunakan kejadian yang Tuhan berikan pada kita ini secara berilmu. Kita terima sajalah, ada Tuhan bagi terimalah. Then we do not know how to appreciate. Kita tak tahu bagaimana menghargainya. Tangan kita umpamanya, segala ini semua ada maksudnya, ada gerak-gerik kita ada maksudnya. Kerana ada orang mengatakan bahawa what you do and don't do will give a message. Apa yang anda lakukan tanpa anda lakukan ada message. Umpama sekarang ni, katalah saya buat macam ni tiru lah, bukan framing je, bukan saya diam je dulu. Apa hal pun kan? Ini saja ada ilmunya. Kalau kita tidak mengkaji, belajar dan kita ambil tahu, maka sampai bila-bila pun kita tak manfaatkan, sampai mati pun kita tak macam menggunakan, sampai ke bila-bila pun kita tak mengerti bagaimana menggunakan segala alat ini bagi kepentingan kehidupan kita sehari-hari. Macam mana kita nak menyebabkan orang atau anak kita itu senang nak belajar umpamanya. Balik kat rumah bukan tengokkan anak pun, terus masuk dalam bilik, letih, tapi tidak berinteraksi. Buah hal masing-masing. Ya, betul. Jadi ini semua adalah di antara kita nak berkongsikan lah.
yang bagaimana kita manfaatkan segala diri yang Tuhan berikan kita, because you are the best creation of God. Alright. How can you become a Ferrari? Oh, right. Lebih kuat. So buat sahabat-sahabat yang baru masuk ke ataupun baru dengar itu sharing, jangan rasa terkejut pula, sebab tadi kita pun tengah confused. Kita nak pilih tajuk apa tadi? Final destination ke begin with it, the end of the mind ke? Tapi last kali kita bagi final sharing, sebab ini sharing yang keempat, minggu yang keempat, siri yang keempat, yang terakhir sebelum kita nak live. Sebelum kita nak live nanti, Bang Nizal, pada hari Sabtu nanti face to face dengan kami berdua. So sebenarnya banyak benda yang kita nak share, dan saya faham sahabat-sahabat semua. Saya tahu sebab macam saya pun, saya ada kelas sharing pagi-pagi setiap hari selama 365 hari. So hari ni hari yang ke 250 hari, hari yang ke 250. So kita ada 75 hari lagi berbaki untuk menamatkan tahun 2023. So sebab saya pun pilot tadi pun terkejut, macam mana kau boleh kira? Tak, sebab saya memang ada kelas tu, dan kelas tu menyebabkan saya mendisiplinkan diri. Saya tak pernah buat sharing 365 hari ni sebenarnya. Tapi saya buat komited kepada diri saya bagi komitmen, boleh rupanya buat. So bila, terutama kepada sahabat-sahabat yang juga masuk kelas pagi tadi dan masuk live ni, so the thing is adalah, siang aku ada kelas, petang ada sharing dengan pilot tadi, dan malam ni dengan Abang Nizal. Sebenarnya perjuangan kami berdua ni mempunyai, orang kata apa, hubungan yang sangat erat lah, Abang Nizal, kan. Sebab kita nak sangat sahabat-sahabat di luar sana sangat, orang kata apa, sangat faham tentang diri dia. Inilah perjuangan saya. Saya pergi Johor baru minggu lepas pun benda yang sama, sebab saya nak bantu sahabat-sahabat supaya dia ada kejelasan tentang diri dia. Sebab tu tajuk kita Who Are You? First thing first. Perkara ni yang ramai yang, walaupun dah cerita dia, saya pun ada student umur 70 tahun still lagi duk call saya, tanya saya macam mana akak ni Farid, kan. Umur 70 tahun. Dia panggil dirinya kakak. Kakak dia panggil kakak. So saya rasa adik lah. Tapi the thing is adalah, saya cakap dengan akak tu kata, akak, first thing first, akak kena syukur dulu. Sebab tak semua orang boleh sampai age akak tu. Betul tak, Abang? Betul. So tak semua orang boleh sampai age akak tu. So pertama, saya faham akak tu sekarang mungkin ada sakit sini sana sini. Kita faham benda tu. Sebab itulah proses perjalanan, kan, perjalanan pertambahan usia dan sebagainya. Tapi saya cakap first thing first adalah bersyukur. So kita masa session nanti Who Are You tu, kita nak bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat kita. Macam Abang Nizal tadi cakap, everything, deria mata kita, pendengaran kita, dengan kita punya lidah kita, dengan kita punya pemikiran, perasaan dan persekitaran kita, semua benda ni sangat penting untuk mencorakkan kita masa akan datang. Tapi cerita dia, kita kena sedar diri sekarang. Kenal, faham, sedar. Itu cerita dia. Belum lagi nak masuk dekat topik Abang Nizal pasal Ferrari. Tiba-tiba kau nak ada Ferrari, tak boleh. Kau kena kenal Ferrari tu punya spek macam mana. Speed dia macam mana, warna apa. Ferrari tu pula ada banyak pula. Spesifikasinya, kan? Bukan Ferrari kat Shell tu, tapi Ferrari kat Shell tu bagus lah. You beli, you akan nampak, oh ini Ferrari dia punya shape ke. Kan, nampak lah, kenal diri tu. Tapi apa lagi yang Abang Nizal akan share dekat I am Ferrari tu? Sebab saya pun masih lagi tanya, mahal ni Abang Nizal Ferrari, kan? Nak tahu datang. itu cerita dia. Bila kita kenal diri kita, kan, pergi pada Farid, dia ceritakan you must know who you are. Sampai kat sana, now how to make full use of who you are. Bagaimana memperhatikan diri kamu sebagai yang terbaik. Kamu kata kamu adalah yang terbaik, tetapi terbaik itu bagaimana? Apa yang dikatakan kamu itu terbaik? Kamu kata kamu terbaik dalam aspek apa? Bila mengenali dirimu, apa tentang diri kamu yang menjadi luar biasa? Kerana semua orang ni ada sama dan ada yang tidak sama. Persamaannya dari segi mata nampak dan sebagainya lah. Ada yang tidak menampak mata, tapi diri lain dia lebih pantas. Jadi soalan kita nanti ialah, daripada banyak-banyak yang Tuhan berikan kepada kamu, apa yang terbaik pada kamu dan bagaimana kamu manfaatkan apa yang ada pada kamu. Bila kamu tahu bagaimana menggunakan segala apa yang Tuhan berikan kepada kamu, maka kamu tak perlu nak canangkan diri, bilillah, aku tak payah.